Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Ini dia bahagian kedua kita bersama dengan Bro Syam dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Katanya akan melancarkan satu aplikasi ke apa yang Pempe. Boleh ceritakan sedikit macam mana boleh dapat idea untuk Pempe tu? Okay. Alhamdulillah. Sebenarnya sebelum PKP, masa tu ada buat perbincangan, ada hantar melalui WhatsApp. Lepas tu saya terus mengatakan ya je. So my friends pun kata terkejut. Tanpa berfikir panjang ni? Tanpa berfikir panjang. Sebab saya tengok salah satu daripada kekuatan dia, saya datang daripada perbankan. Pengalaman perbankan saya daripada umur 19, 20, 21, 22. Company yang akan nak buat perkenalkan ni ada kena-mengena, nama dia QMIS. QMIS. So QMIS sebenarnya financial companies. Yang mana yang cerita yang tersangat baik ni, QMIS TBS ni pada bulan 2 ni 2022 akan listed di Nasdaq. So kat mana tu? Di Nasdaq US. Nasdaq US. So alhamdulillah bila kita tahu macam tu, bukan senang nak pergi Nasdaq tau, Budi. So rentetan saya baca balik, kalau kita corporate structure, Pempe duduk di bawah Richwood memegang saham QMIS sebanyak 5.4 juta. Jadi suka tak suka, walaupun Pempe ni kecil, maknanya dia punya perjalanan terbesar. So, Pempe lahir sebagai satu syarikat yang keluarkan payment solution lah. Ada one of the products. So, dalam masa yang sama saya kata, why not that kalau macam ni, dalam keadaan pandemik ni, dia boleh bagikan ramai orang peluang. Sebab apa? Dengan tak apa keluar rumah, hanya dengan online. Lepas tu dalam masa yang sama, dia buat Zoom pun sebagainya, maklumat dah boleh. Lepas tu terjadinya jualan atau pembelian pun online. Terjadi keuntungan pun online. Dan dia beli belelah pun online. Tak beli rumah pun. So ini adalah sesuai dalam keadaan endemik. Bukan pandemik dah. Endemik ni. So saya kata Alhamdulillah. Dan saya pula pergi dengan Richwood Ventures Berhad. Alhamdulillah ditawarkan pula sebagai salah seorang daripada COO. Jadi dekat sini saya lebih nak aktif supaya nak berikan satu maklumat kepada bukan saja rakan-rakan, pada semua dekat luar, sebab kita tengah mencari untuk banner usahawan wakaf. Jadi sesiapa yang berminat, contohnya dalam keadaan sekarang memang banyak yang berhenti kerja dan sebagainya, kalau tak ada apa-apa ruang, setiap bulan tu dengan saya sendiri 5 hingga ke 10 orang, kami memang nak suruh datanglah bawa interview dan sebagainya, siapa yang berjaya, kita nak banner setiap bulan tu 5 hingga ke 10 orang tu. Yang ini dengan hanya dia ada semangat datang nak berjaya pun dah okey dah. So kita akan banner dia. Usahawan wakaf. Betul. First time saya dengar tu. Betul. Jadi dalam masa yang sama kami akan berikan training percuma dan kita akan bagi penerangan secara percuma. Dan dalam masa yang sama siapa yang terpilih tadi tu kan, siapa yang terpilih tadi tu pun dengan dia kata modal untuk dia letakkan usahawan tadi tu awal pun dia akan sediakan, dan kita akan pantau dia dalam masa 1 hingga ke 6 bulan. Dan untuk pengetahuan Budi, kami dah ada track record kami berjaya membina daripada seorang asnaf dah sampai boleh bayar zakat dan dah memiliki pun saham yang ada terbitan di Nasdaq. Maksudnya program kita ni dah berjaya. Daripada dia seorang asnaf biasa, dan dia dah berjaya boleh bayar zakat, dan dia dah berada, dah miliki saham di Nasdaq. Maksudnya program ni dia meletakkan matlamat untuk mendapatkan saham tu. Bukan matlamat sebenar. Bukan saja saham, tetapi sebagai seorang usahawan, sebab kita ada salah satunya saham. Dan kita ada banyak produk. Daripada produk kesihatan dan produk-produk yang mana boleh menguatkan lagi kepada kesukaan dia. Contohnya di antaranya kita ada produk perbankan dan kita ada Mastercard, ada debit card tadi tu, payment solution, kita ada QR Pay wallet kita ada produk sunnah. Ini pun dah cukup dah ni, produk sunnah. Dan kita ada produk noni, kita ada produk buah mengkudu. Jadi dalam masa yang sama, usahawan wakaf ni tadi yang paling best pula, dia diberikan training secara profesional sehinggalah dia boleh pergi menjadi sebagai seorang kelas A investor. Mana itu yang saham tadi. Daripada zero, tak ada apa-apa,
sampai dia boleh jadi sampai kelas A investors. Jadinya tidak saham tu antara lah. Antara. So banyak lagi produk-produk yang lain. Lagi. So itu di bawah Pempe Holdings. Pempe Holdings. Yeah, Saya duk ingat ke Pempe ni macam application. Bukan Dia salah satu pun ada juga application. So, akan adanya satu application, maksudnya kita akan download dekat phone ke apa ke? Kita ada untuk smart apps. Dapatkan Ada smart apps, yes. So namanya akan diumumkan dan kita akan lancarkan pada 27 hari bulan. So namanya belum lagi akan boleh diumum lagi lah. Boleh So, belum nantikan diumumkan saja. lagi. Nanti di 27 hari bulan. So nantinya dekat mana tu? Kan kita tahu dekat berita ke mana ke? Kita akan umumkan masa tu kita akan buat pelancaran di PGRM Ceras. PGRM Ceras, dan kita akan umumkan pada semua media massa dan juga semua maksudnya media massa dan juga print ad. Kita akan beritahu. Jadi program ni pengkhususannya adalah untuk memperkasakan usahawan lah. Yes. So selain daripada usahawan macam Budi lah. Macam mana Budi dapat mengaplikasikan orang kata program ini dalam kehidupan saya? Okey, contohlah. Contoh yang paling simple je, kita jadi sebagai salah seorang daripada pengguna. Contohnya kita pengguna. Dan kita ada kad tadi kan. Kita boleh ada kad. Kad kita tadi tu kita boleh belanja dengan debit kat mana-mana. Tapi yang paling best kalau kita ada kawan-kawan pula, kad kita pun guna. Apa yang kawan kita guna tu, kita pun dapat. Kita makan dekat KFC pun kita dapat. Kalau kata kita pergi Touch and Go, pakai pun kita dapat. Jadi dalam masa yang sama, daripada orang yang tak ada apa-apa pendapatan, dia belanja pun dapat pendapatan. Daripada orang yang biasa-biasa, dia start daripada zero to become a members. Bila dah jadi members, dia akan jadi kad, dapat kad dia. Kad tadi tu kan dia belanja macam biasa tadi. Daripada belanja macam biasa, kedai-kedai groceries, pun dia akan dapat pendapatan. Bagi Datuk sendiri, apa yang menyebabkan Datuk mahu orang kata mahu melibatkan diri dengan benda-benda yang orang kata sebenarnya benda idea dah ada. Mungkin apakah pembaruan-pembaruan yang akan diterapkan dalam benda ni selain daripada yang Datuk cakap tadi, usahawan wakaf, mungkin apa lagi yang orang kata yang Datuk nak wawarkan benda lain yang selain daripada usahawan wakaf tu. Okey. Dalam masa yang sama kat sini kita nakkan yang tak pernah orang buat lagi lah. Contohnya dalam sekarang ni kita nakkan kalau kata satu negeri tu, kita kata Kuala Lumpur lah. Kalau orang panggil biasa tu, kalau dengar kat sini adalah dipanggil macam ejen ataupun negeri, ejen lah, stokis negeri lah kata macam tu Sampai ke hari ni kita nampak sukar nak bertahan sebab kos yang nak kena sediakan sangat tinggi. Ini dengar betul-betul special. Contohnya kalau kata dia nak jadi satu-satunya di negeri Selangor, yang dia dipanggil regional stokis negeri. Dia perlu ada kedai 4 tingkat. Dia kena sediakan 3 ataupun 2 tingkat lah. Itu kos sendiri kan. Renovation pun kos sendiri Lepas tu dalam masa yang sama, rak dengan produk semua dia akan kena urus sendiri. Pekerja, fixed expenses dan utilities. Dan dia kena bayar pula kalau macam franchise apa semua dulu, certain deposit. Keseluruhannya kemungkinan besar minimum 500 hingga ke 1.5 juta. Contoh sekarang ni Budi, satu-satunya kita tawarkan, semua tu kami sediakan, kita absorb, syarikat yang absorb, hanya dengan dia bermula dengan dia belian dia 29,100, dia dah menjadi salah seorang daripada shareholder negeri tadi. Dan kita bagi dia saham pula sebanyak 30% hasil daripada keuntungan tu, dan juga CTO. Apa yang berlaku keuntungan dekat situ. Jadi dia dah dapat. Contohnya cita-cita nak ada kedai runcit kan. Dia dah ada dah. Sampailah dia boleh katakan boleh diwarisi. Yang ini saya rasa nak wawarkan. Sebab tu memang tak ada lagi dekat dalam Malaysia yang buat program ataupun konsep sebegini. Tak ada lagi. So bukan saja kita nak jadikan diri kita sebagai usahawan, tapi pemegang saham dalam tu. Betul. Daripada dia orang biasa-biasa, dia jadi orang luar biasa. Tidakkah nanti mungkin ada yang nak apply ni,
Datuk sendiri akan orang kata bagi penerangan ke, kursus ke, taklimat ke, mungkin ada yang tak faham pasal saham. Macam saya pun saya dengar je ni kan. Kalau bab saham ni saya susah juga. So mungkin ada orang kat luar sana yang nak join tapi macam tak faham lah sebenarnya. Betul. Bila kalau kata pasal saham ni, kita nak ambil satu kepakaran kita. Antara kepakaran kita adalah IPO. Maknanya Initial Public Offering. Yang paling best dekat kami ni, maksudnya kalau kita akan penerangan daripada serendah-rendahnya umur 18 tahun, kita akan berikan penerangan apa itu IPO. Saham sebenarnya, saya nak bagi simple je dekat Budi dengan semua yang pendengar. Kita kalau nak main saham ni, kadang-kadang orang duk dengar ni dua perkara je dekat luar ni. Dia dengar dekat luar ni, suruh pergi beli lepas tu jual. Dan dalam masa yang sama, kenapa buat macam tu? Sedangkan dia kena belajar. Kenapa tak nak belajar yang ketiga ni? Kenapa tak bagi tahu? Yang ini yang kita nak perketengahkan. Kebanyakannya dekat luar, bila you beli jual, ini memerlukan satu jumlah kos yang tinggi. Untung tak berapa banyak sangat, tapi rugi banyak kalau dia jatuh. Tapi sebelum tu, ada satu lagi saham ni dipanggil pink form ataupun IPO. Kenapa ramai tak tahu? Sebab ni tak ada risiko. So yang ini yang kita yang tu nak jual bongkar. Ke beli ke apa? Ini yang kita dapat. Contohnya bila kita dapat IPO ni, kita dapat dengan harga di bawah harga pasaran. Kita tak ada risiko. Contoh kalau kat Malaysia. Dekat Malaysia ni bawah MITI. Yang mana kita kena apply. Kalau kita diundi, nasib baik dapatlah. Kan? Tapi kalau sekarang dengan kami di platform PMP, Richwood Ventures Berhad ni, kita boleh berikan secara percuma. Secara percuma. IPO yang tadi tak payah undi-undi. Dan kita dapat pula dengan harga di bawah harga pasaran. Dah tentu untung. Maksudnya, bila kalau kita dapat satu saham yang dah berada belum buka lagi dekat pasaran, keuntungan tu dah bagi pihak kita dah. Jadi risiko tak ada. Cuma contoh, kalau kita dapat tu harga 8. Kalau dia buka hari pertama 12. 4 tu dah untung dah. Selalunya 12 tu adalah hari pertama yang dia buka. Yang bila kita main saham yang dua yang dekat luar ni, hati-hati sebab kita beli dah pada harga terbitan di kaunter. Jadi risiko dia sangat tinggi. Dia nak naik ke nak turun ke kita tak tahu. Tapi kalau kata yang IPO ni, saya dedahkan supaya umur 18 tahun, 19 tahun datanglah ke pejabat. Bila-bila masa pun tak apa. Kalau kata nak datang jumpa dengan saya tunggu 24 jam pun tak apa. Saya buka pagi-pagi pun tak apa. Saya nak akan berikan pencerahan. Dekat dalam ni kemungkinan besar sedikit saja boleh dah bagi. Saya jemput datang ke pejabat. Datang, bagi tahu, buat kata pun janji. Kita bagikan isi pencerahan. Kita bagikan training. Semua percuma. Selagi tak faham, tanya. Pun percuma. Selagi tak faham, tanya pun percuma. Banyak kali datang pun tak ada masalah. Sebab saya tak nak mereka buat apa-apa keputusan selagi dia orang tak buat SWOT analysis. So kami nak ajar dia buat SWOT analysis. S, strength. W, weaknesses. O, opportunity. T, threat. Jangan buat apa-apa keputusan selagi dia belum faham. Dan setiap apa saja persoalan, kita berikan pencerahan. Sampai dah faham, dia balik. Dan decision terpulang. Dia nak buat atau tak buat, terpulang. Sebab kita nak educate sahaja. So educate sampai dia jelas. So dalam masa yang sama baru dia boleh buat keputusan. Dekat sini tak ada orang buat macam tu. Belum lagi. Kadang-kadang paksa juga masuk. Dia orang paksa masuk. Apa-apa yang masalah saya nak bagi tahu juga lah Budi. Dekat luar yang banyak orang kena tipu pasal saham, kena tipu pasal apa-apa produk investment, apa saja produk tentang dia buat skim-skim cepat kaya. Masalah dia Budi, macam ni lah. Dia orang tidak buat SWOT analysis. Sebelum buat apa-apa keputusan, dia mesti kena buat SWOT analysis dan tengok semua jawapan tu ada tak? Semua persoalan tu ada tak dia punya jawapan? Kalau tak ada, gharar lah kata. Contoh gharar. Bahasa Arab gharar. Gharar ni apa? Gharar ni sesuatu yang tak jelas. Bila sesuatu yang tak jelas, bila kita buat juga, pendapatan yang kita dapat adalah haram. Jadi, dia kena pastikan cara pengurusan, cara pendapatan, cara penjualan dan juga cara kita punya penjelasan mesti kena jelas, senang. Tapi ramai juga dekat luar jadi dengan paksa mengikut dan sebagainya, berbagai-bagai lagi. Termasuklah perkara yang dia tanya pun banyak yang tak jelas pun dia masuk. Jadi
senanglah ditipu. Senanglah kena tipu. Jadi saya nak bagi tahu dekat luar, banyak sangat sampai ke hari ni yang mengambil kesempatan dalam keadaan endemik, mengambil kesempatan dalam segi orang susah. So jangan buat apa-apa keputusan selagi anda tak faham. Jangan keluar walaupun RM1. Jangan. So ini saya punya nasihat. Kami punya office tak jauh, dekat Puchong je, Skyport Puchong tu. Boleh datang, telefon saya tu bila-bila masa. Pastikan nak datang pagi ke petang ke siang ke malam, tak ada masalah. As long as kita nak belajar. Okey Datuk, social media sekarang pun memainkan peranan. Betul. Jadi mungkin ada maklumat dekat social media yang mana sesiapa yang berminat nak follow, mungkin boleh bagi tahu Instagram apa, Facebook apa, nak contact Datuk sendiri macam mana? Kalau macam tu ada tak yang info lanjut ataupun ada laman web khusus untuk Pempe ni? Kalau macam ni saya rasa better baik cari saya personal dulu lah. Kepada yang berminat. Kepada yang berminat personal. Follow dekat Zamsuri TV. Dekat IG. Dekat Zamsuri TV. IG Zamsuri pun situ, YouTube pun Zamsuri TV juga. Guna nama yang sama. Guna nama yang sama. Senang. Sebab apa? Nanti dia boleh buat jumpa dengan saya, tak payah jumpa dengan orang lain. Lebih kita eksklusif. Maknanya kita berikan pencerahan dia secara percuma dan eksklusif. Tapi siapa yang betul-betul one to one. Betul. Jadi last kali untuk bab PP ni, mungkin apa lagi yang Datuk nak perkatakan sebelum kita pergi ke topik di mana Datuk pun akan melancarkan sebuah single tak lama lagi untuk Pempe. Apa lagi last Okey. Pempe ni secara ringkasnya kalau nak nampak, dia akan jadi satu payment solution yang memberikan anda pendapatan sampingan dan kemungkinan besar boleh menjaminkan anda satu lagi saluran pendapatan di waktu pandemik ini dengan tanpa mengganggu gugat kerja asal yang sedia ada. Dan pendapatan yang kami jamin dekat sini, dekat Pempe Holdings ni, kemungkinan besar mungkin boleh melebihi dengan pendapatan hakiki yang anda ada. Dengan hanya bermodalkan RM970, pendapatan yang akan anda dapat kemungkinan besar dengan ikut apa yang kami charter, ikut dan lakukan, dia boleh mendapat pendapatan sehingga RM261,900 sebulan. Dengan hanya bermodalkan RM970 yang muda. So saya rasa semua orang mampu. Cuma dia datang, dia kena ikut. Ini ada perniagaan. Perniagaan kena ikut apa yang kita lakarkan. Dan dia akan ada plan dia. Ada plan semua. Marketing. Dia akan masuk ikut sahaja apa yang telah kita lakukan, dia akan berjaya. Maksudnya usahawan wakaf ini pasti akan berjaya paling cepat 3 bulan. Paling lama pun setahun. Dalam masa yang sama. Dia ikut, dia berjaya. Dah ada track record dah. Okey. Itu dia untuk you guys yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi atau DM sendiri Datuk Zam kita dekat IG. Boleh. Facebook Zamsuri TV, betul. Zamsuri TV. Ya, semua sama. Sama-sama. Zamsuri TV, betul. Okey, kita pindah pula kepada tajuk di mana Datuk akan melancarkan sebuah single. dia kalau bab single dia dah senyum memanjang lah dia. Betul. So macam mana timbul idea nak buat single ni? Kira satu comeback ni. Tu saya 15 tahun lepas. Maksudnya dengan SRC. Kemungkinan besar masa tu mungkin belum Allah izin kot. Balik-balik ni sembang-sembang dia semua, tanya juga pandangan dengan Dakmi. Alhamdulillah Dakmi pun boleh menerima saya seadanya. Jadi saya pun rasa dengan rasa kecil sangat ni, bersyukur sangat-sangat lah sebab Dakmi boleh berikan produce lagu. Macam mana boleh jumpa Dakmi? First time jumpa Dakmi, ataupun diperkenalkan ke ataupun dah kenal lama dia? Tak. Saya maksudnya cikgu yang ajar saya azan ni, Ustaz Muazzul ni, dia dah buat dengan Dakmi. So dalam masa yang sama, saya pun kenal dengan Saiful Azmi yang dulu dengan TV3 Melody tu. Kan? Saiful Azmi buat panjang kan? Ya. So saya text lah WhatsApp. First tag WhatsApp.
Type WhatsApp. So dia kata boleh nak berjumpa. So berjumpa tu kali pertama lah dengan Dakmi. So bagi tahu pandangan saya punya lirik macam ni. Dah bagi lirik kat dia lah. Bagi lirik dengan penceritaan dengan sejarah lah. Baru dapat jumpa. So maksudnya Dakmi sebenarnya selected. Kalau dengan siapa-siapa dia nak bekerjasama. So masa jumpa berhadapan, kita try setengah-setengah dulu dengan lagu apa yang dia bagi. Masa tu senang semalam lah. Lepas tu last kita kata okey boleh, jom kita teruskan projek ni. Alhamdulillah menerima. Itulah kali pertama jumpa dengan Dakmi. Alhamdulillah. Dan perkara tu dapat dilakukan dengan lancar. Sampai sekarang ni status dia tengah buat mastering. Tunggu mastering. Mastering pun bukan calang-calang tempat dah. Mastering dekat US. Kalau di Malaysia memang tak boleh buat. Sebab saya pun selalu dengar dulu-dulu kan. Masa album Ella USA tu pun, nama pun USA kan, dia buat mastering kat luar negara juga. Macam dekat Malaysia tak ada teknologi macam tu lah tu. Saya bab ni saya serahkan kemahiran tu pada Dakmi. Sebab semua tu team production Dakmi. Mungkin kawan-kawan, mungkin rakan. So memang tu mungkin rangkaian Dakmi. Okey, sentuh pasal single ni, bersyukur kira sebuah lagu religi lah kita kata, untuk orang kata dimanfaatkan untuk kita semua sebagai seorang pendengar dan mendapat mesej yang orang kata ke arah jalan kebaikan. Betul. Mungkin dari segi penulis lirik, kita tanya penulis lirik dia sendiri, apa pengisian dalam lagu tu? Alhamdulillah, sebenarnya saya nak cerita tu daripada diri saya sendiri. Sepanjang yang saya sampaikan hari ni, saya rasa saya bersyukur sangat-sangat. Daripada kejadian saya umur belasan tahun sampailah hari ni, maknanya apa yang Allah didik kita lah. Macam mana dengan surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, surah yang 55, yang sebanyak 31 kali Allah berkata tu, fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziban. 31 kali tu, apa lagi nikmat yang kita tak dustakan. Sebenarnya itu yang saya rasai. Macam mana saya nak kongsi dengan semua ni bila saya tak ada nanti? Macam mana saya nak kongsi pada anak-anak saya? Macam mana saya nak kongsi dengan orang yang terapat, isteri saya, rakan-rakan, dengan semua. So kebanyakan yang saya nampak pula yang berlaku sampai ke hari ni, ada ramai juga yang depan-depan tak bersyukur pula. Ni yang banyak. So, jadi macam mana saya nak luahkan? Jadi sembang, datang duduk, boleh jadi lirik. Itu yang jadi lagu, supaya kalau boleh nak kongsikan ni sebagai ada sedikit baik-baik lirik tu, boleh membuatkan mereka tu dapat berfikir balik, rupanya ya Allah, kita kena bersyukur walaupun bukan tak ada apa-apa. Dengan kita ada bernafas ni pun kita kena bersyukur. Sebenarnya Allah sayang kita sangat-sangat. So itulah lahirnya lagu bersyukur, supaya bila insya-Allah saya dah tak ada nanti ke, mungkin ni jadi naskah sedikit, amal yang sedikit saya tinggalkan lah, untuk bawa ke akhirat nanti. Datuk tulis lirik tu di depan Dakmi pun dah ready dah. So antara baik-baik lirik, ingat lagi dia. Nyanyi lah sikit. Antara lirik yang macam yang saya rasa yang seronok kita nak kongsikan kat sini, yang selalu nampak, bersyukur jua andai kau rebah. Maksudnya lirik yang betul-betul yang membuatkan saya teruja tu, bersyukur jika andai kau rebah, bersyukur jua jika andai kau gundah, bersyukur jua jika kau berjaya, bersyukur jua jika kau ada. So 4 ni yang sangat besar lah. Kadang-kadang bila kita rebah tak bersyukur, memang kita tak nampak. Kadang-kadang kita dah rebah macam-macam gaya, kadang-kadang kita naikkan lagi kita kemarahan kita. Dan bersyukur bila kita gundah. Ini langsung kadang-kadang orang tak perasan gundah ni. Dalam keadaan kita sebenarnya apa saja yang kita kena redha. Jangan kita gundah-gundah dan sebagainya. Tapi ramai yang nampak ada bunyi tak boleh. Itu tak boleh. Itu gundah. Dan yang ni berjaya ni confirm lah. Bersyukur andai kau berjaya. Yang ramai orang suka berjaya, tapi dia tak syukur juga. Yang dah berjaya ni pun ramai tak bersyukur juga ni. Contohlah, kalau kata kita bersyukur, kita tak boleh berlebih-lebih. Kalau kita dah kaya, kita dah betul-betul macam-macam pun, tak boleh berlebih-lebih. Dari segi kita cakap, gelak kita, tawa kita. Last sekali, ni pendek. Bersyukur jua andai kau ada. Kan?
Ada apa Ada maksud tau, ada? ada. Kita ada. Tak mati ke apa? Maksudnya bila kita Maksudnya bersyukur apa? tu, bila kita ada tu, nafas kita memang ada tadi. Dan dalam Bersyukur masa dengan ni kehidupan lah. kehidupan yang Allah izinkan kita sampai ke hari ni. Allah Subhanahu Wa Taala dah izinkan kita jadi macam ni. Kita kena bersyukur. Dan dalam masa yang sama, bersyukur tu adalah setiap saat. Itulah yang membawa kita pegang kepada redha dan untuk kita jadikan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lirik dah hafal kan? Nyanyi sikit. Nak paksa juga kan. Boleh lah ini kot. Kita nak berlumba-lumba jadi macam dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu buat kebaikan. So ini yang saya cuba nak buat sebelum kita pejam mata lah, Budi. So kalau boleh nyanyi-nyanyilah, kalau boleh senyum-senyum lah, kalau boleh apa sedekah-sedekah contoh. Jadi hasilnya datang nak buatkan album ni, itulah dia. Nampaknya ini album ke single? single ni untuk dibawakan bekalan. Okey, Datuk cakap tadi dalam lagu ni ada penceritaan dia kan. Betul. So dan akan diadaptasi kepada muzik video. Ya. Dan nanti impian Datuk untuk orang kata nak membawa lagu ni ke layar besar itu dalam bentuk filem. So kita cakap dalam dari segi muzik video yang akan dibuat ni. Mungkin Datuk sendiri boleh share apa cerita sebenarnya dalam ni video. hasrat tu kata angan-angan kan. Ini masih angan-angan kan? Rangka lah. Rangka ni kemungkinan besar insya-Allah saya dah menyatakan hasrat hati saya untuk bekerjasama dengan salah seorang doktor. Doktor ni banyak terlibat dalam pementasan di Jabatan Kerajaan dan bersama dengan seorang munshi juga. So alhamdulillah diterima baik dan dia terkejut dengan cadangan saya. So saya akan berjumpa dia dengan berbincang lebih dalam 2-3 hari lagi. Nak bawa naskah ni, saya bagikan lirik dekat dia dan dia akan jadikan storyboard dan untuk jadikan dia lakon teater untuk dirakam. Siapa doktor tu? Doktor tu adakah saya mengenalinya? Doktor tu nanti saya bagi tahu lah nama dia. Nantikan. Ada ni dekat sini dengan guide pun ada kan. Siap dengan muzik sekali lah nak dengar. Betul juga kan. Jangan siar dekat sini. Sebab apa dia ni kita bagi yang lagu guide jugalah. So masa cabaran Datuk masa rakaman dekat sebab dah lama tak menyanyi kan. Betul. So adakah mengalami kesukaran cabaran semasa dalam studio? Saya memang dah lepas 15 tahun datang masuk balik, cabaran lah sangat tinggi. Dan saya takut saya tak dapat habiskan, saya takut dalam lirik yang pertama ni nak kena balik lah. Dan alhamdulillah rupanya Dakmi nampak ada satu keyakinan dan Dakmi sangat berpengalaman dan sangat profesional. Dan dia tahu macam mana nak bentuk dan apa yang dia boleh keluarkan daripada saya. Maksudnya dia guide untuk dia nak dapatkan daripada saya. So alhamdulillah saya start daripada pukul 11.45 malam. Wih, sebab 45 start tengah malam ke 12 baru kita start. Lepas tu belum start lagi praktis tu. Praktis dalam 12.30 12.45 start. Alhamdulillah sampaikan pukul 5.45 nak masuk dekat pukul 6 habis. Alhamdulillah dapat habiskan satu lagu semua. Maksudnya saya ingat kena datang balik habis kan. Sampaikan Dakmi pun boleh masuk harmoni. Itu yang saya terharu. Dia kata mesti sedap kalau masuk lagu dia. Saya terharu sebab apa, dia pun masukkan juga sebagai harmoni dan second voice masuk dekat dalam tu. Ada part-part dia. Saya pun rasa teruja sangat. Saya rasa macam Allahu Akbar kan. Dia masuk sekali lah. So saya terseronok lah. Ada alunan ayat suci Quran ke? Tak ada. Cuba kau susun jari jemarimu, lantas kau alunkan kata penyerahan. Suka dan duka lalui kehidupan ini. Dapat dah. Tapi Dakmi ni memang sedap ni. Ya. Dia pandai juga buat lagu kan? Ya. Ni lagu tu lah. Jadi kita ada 4 minit. Kita ada 4 minit.
Oh ya. Okay, last sekali Datuk, mungkin harapan lah Datuk untuk lagu ni. Mungkin yalah, of course kita nak dengar lagu ni berkumandang dekat radio, kan. Betul. So bagi Datuk, apa matlamat sebenar? Yalah, tadi Datuk cakap macam jadikan lagu ini sebagai satu, orang kata, harta yang ditinggalkan lah untuk pendengar-pendengar yang mendapat manfaat, kan. Betul. So itu mungkin harapan-harapan untuk masa inilah, mungkin dengan lagu ini dapat mengembalikan, orang kata, nama Datuk dalam pesada seni suara ke macam mana? Saya kalau macam itu bonus lah. Tapi yang secukupnya dapat, kalau seorang dapat manfaat pun saya dah bersyukur lah. Dengar baik-baik lagu lirik tu. Dapat memberikan dia keterangan, dapat memberikan dia kekuatan. Sebab saya tahu yang di luar sana banyak yang sedang menempuh cabaran hidup yang sangat tinggi dalam keadaan pandemik ni. Dan kalau boleh dengan dengar lirik-lirik ni, secara spontan dia dapat memberikan kekuatan, saya rasa syukur alhamdulillah lah. Sebab rasanya lagu ni dia kalau dengar betul-betul, dia ibarat memujuk dan memberikan kekuatan juga bagi. Memujuk hati dan juga memberikan kekuatan supaya oh ya, jangan risau, kita dah bersyukur alhamdulillah, jom kita bangun sama-sama alhamdulillah. Contohnya, bersyukur jua andai kau rebah, bersyukur jua andai kau gundah. Ini satu-satu frasa yang kita nak orang cakap macam tu kat kita. Kita nak orang tu maklumkan kat kita. Kemungkinan besar orang tu orang yang kita sayang, ataupun kawan-kawan kita, ataupun sebenar-benarnya Allah berikan taufik hidayah pada kita, kan. Situasi-situasi itu berbeza-beza. InsyaAllah saya nakkan, harapan saya bolehlah lirik-lirik baik-baik ni mungkin besar dapat berikan kekuatan siapa yang dengar, insyaAllah. Dan diharapkan lagu ini diterima oleh semua pendengar-pendengar lah, kan. Terutamanya mungkin radio-radio boleh terpasang dekat masa nak azan, kan. Masa orang kata biasanya kalau Datuk sendiri macam perasan tak kalau setengah radio, kan, selepas azan dia akan putarkan lagu-lagu nasyid. Betul. Kalau IKIM tu lain cerita lah. IKIM tu daripada awal sampai mungkin ada setengah radio yang boleh, orang kata, meletakkan lagu ini sebagai satu, orang kata, wadah untuk bagi pendengar-pendengar dia orang, kan. Ataupun mungkin satu hari nanti kan ada anugerah nasyid IKIM ada mungkin akan dicalonkan lagu-lagu ini. Kita harapkan orang kata kehadiran Datuk sendiri dalam pesada seni suara ni bukan satu benda yang bukan saja comeback, tapi mungkin dapat memberi, orang kata, satu sinar barulah, kan, satu suara yang fresh. Amin. Satu lagu-lagu, kita nak lagu-lagu yang bermutu seperti ini yang boleh, orang kata, membangkitkan semangat kita di era endemik ni. Betul. Okey. Datuk sendiri nak perkatakan sesuatu, ucapan ke apa saja? Pertama kali ni kalau kata ni akan jadi podcast, dan insya-Allah saya sendiri dengan secara rendah dirinya, saya bersyukur sangat-sangat mereka yang membantu memberikan saya pengalaman sehingga saya menjadi macam ni hari ni. Terutamanya pada arwah ibu, arwah ayah saya. Dan alhamdulillah dengan keluarga saya yang semua sentiasa menyokong, kan. Dan kawan-kawan lah. Pengalaman hidup tu sangat bermakna bagi saya. Sampai umur saya ke tahun ni dah 51 lah. 51 dah. Tapi nampak macam muda lagi ni. Ya Allah, bertenaga, yang penting sihat tu. Amin, alhamdulillah. Dan saya bersyukur juga dan terima kasih kepada Budi kerana sudi juga dapat memberi saya ruang bersama-sama dengan Budi. Ini pun channel first time jumpa Datuk ni. Betul, first time. First time jumpa macam okey lah, kita bagi ruang kepada siapa. Saya bagi untuk podcast ni untuk sesiapa saja macam artis baru ke, muda ke. Betul. Tak kira siapa boleh datang ke podcast kita, borak-borak, share ilmu, share cerita macam tu. So you guys, sekian sahaja dulu untuk bahagian kedua ini bersama dengan Datuk, kita panggil dia Brosham. Okey, kita jumpa lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Bye bye. Assalamualaikum.